Konsep kampung ni berkonsepkan kampung Melayu tradisi lama, mungkin zaman purba, zaman-zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dil Akbar bin Jaafar, tetapi lebih dikenali sebagai Aki Rijaluddin. Baik, saya nak konsep kampung ni berkonsepkan kampung Melayu tradisi lama, mungkin zaman purba, zaman-zaman di mana zaman-zaman tok nenek moyang kita, di zaman-zaman orang kata zaman-zaman panglima kan. Jadi pembinaan di kampung ni melibatkan lebih kurang 15 orang adik-beradik saya, daripada pak saudara hinggalah ke adik dan juga anak-anak saudara. Konsep di sini, konsep kita bina semula, konsep di mana tamadun Melayu di zaman dahulu kala, sebuah perkampungan Melayu, dan banyak daripada bangsa-bangsa Melayu seperti Bugis, seperti Rawa, seperti Sunda dan lain-lain lah. Jadi di sini juga kita ada satu keunikan yang lain pada yang lain. Diwujudkan sebuah balai bernama Balai Rong Seribanian, di mana balai itu, di atas balai itu ada tempat-tempat untuk panglima-panglima ataupun tempat-tempat di mana orang-orang akan menjamu selera, dan di ruang tengah adalah ruang untuk melakukan persembahan. Apabila pengunjung makan sambil menyambut selera, boleh melihat persembahan silat, persembahan tarian, persembahan nyanyian dan lain-lain lah, berkonsepkan Melayu tradisional. Balai Rong Seribanian ni didirikan pada Ogos 2019, bertujuan untuk kami ahli-ahli persatuan di sini untuk berehat dan juga mengadakan persembahan silat ataupun latihan silat. Dan tidak dijangkau mendapat satu liputan daripada satu stesen TV. Akhirnya menjadi tempat tumpuan orang ramai ke sini, dan akhirnya balai yang kami bina ni untuk rehat, untuk ada persembahan, untuk adakan persembahan silat ataupun adakan keramaian untuk ahli-ahli persatuan, akhirnya bertukar menjadi sebuah tempat makan berkonsepkan Melayu tradisional. Balai Rong Seribanian ni dibina oleh saudara mara saya lah, daripada pak saudara, sepupu, anak saudara dan adik-beradik yang membina. Semuanya lebih kurang dalam 15 orang yang bina. Konsep yang saya bina ni adalah lukisan saya ketika saya masih anak-anak. Balai ni saya dah lukis masa saya usia dalam 7 hingga 8, dalam 10 tahun, umur 10 tahun macam itulah. Jadi lukisan itulah yang saya wujudkan, lukisan daripada lukisan saya lah saya wujudkan balai yang ada sekarang ni. Okey, kita Balai Rong Seribanian ni dibina di hadapan sekali. Betul-betul pintu nak masuk, sebelum nak masuk pintu gerbang yang ada kat sini. Tujuan dia bukannya tujuan yang sebenarnya tu adalah macam saya kata tadi, gelanggang silat dan juga tempat untuk beristirahat, tapi tempat tu kita letak, balai tu kita letakkan di depan sekali tu, bukannya ada tujuan atau apa orang kata macam kita berancang, tapi memang kita buat untuk satu tu je dulu, sehingga dah dikenali, baru kita bina-bina yang lain ni. Saya memilih balai ni dibina di sini kerana suasananya bila malam ada bunyi unggah-unggah cengkerik, ada bunyi katak, ada macam kita duduk dalam satu perkampungan, dalam satu suasana hutan. Jadi saya memilih ni di sini kerana di sini adalah tempat tumpuan anak-anak murid saya selalu datang tandang di sini. Dan saya memang suka lah sini. Dia dikelilingi dengan bukit, dikelilingi dengan hutan. Ada bila malam tu ada bunyi unggah-unggah macam kita duduk dalam satu hutan. Tercetusnya idea saya nak buat kampung Seribanian ni, Balai Rong Seribanian ni, apabila saya satu hari itu saya tengok ada satu pakcik ni di kebun sebelah tu je. Dia membina satu pondok untuk dia beristirahat sebab dia ada kebun. Jadi tercetus idea saya dengan keuangan yang tak ada, tapi macam mana saya nak buat. Satu hari saya bincang dengan saudara mara saya, jom kita kutip kayu hutan, nak buat apa? Nak buat tempat bangsai yang duduk. Jadi untuk orang Kedah kata apa, cicah orang belacan, lepak-lepak. Jadi perlahan-perlahan tu kita pergi kutip buluh apa semua, rasa macam kecil lah pula. Kita adik-beradik saja pun dah ramai, besar sikit, tambah ambil kayu, rasa macam kecil pula angka ni. Akhirnya jadilah keluasan macam tu, lebih kurang dalam 30-40 kan, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi
yang tu. Lepas tu kita nak pakai zinc. Bila pakai zinc macam tak sesuai lah. Balai dia pakai zinc, kita ambil daun atak. Ambil daun atak, letak kat situ. Siapa nak buat daun atak ni? Lepas tu ada mak saudara tu boleh anyam atak Umi. Itu orang belakang tu, nama Umi tu. Dia yang lagi daripada situ macam dipermudahkan. Kita anyam atak sendiri. Lepas tu ambil buluh nak buat dinding. Macam mana nak buat dinding? Kan ada pula pak saudara kata macam ni cara nak buat dinding. Cincang. Dia pula ajak cara nak buat dinding macam ni. Jadi idea tu dia macam orang kata apa, jadi sendiri. Orang ni bantu. Kita pun tak tahu, kita dalam saudara mara kita ni ada yang boleh buat pembinaan rumah-rumah seperti konsep zaman dahulu tu. Bahan utama yang untuk membina balai Rung Seri Banian ni, buluh sahaja 70%, dan lain-lain kayu-kayu hutan termasuk dengan atap. Memang kita banyak gunakan buluh sebab kos tak tinggi, kita boleh cari sendiri. Kalau nak buat kayu papan ni, kita nak cari kos, duit, kewangan masa tu pun tak berapa ada. Jadi buluh-buluh ni di sekitar kawasan ni je cari. Jadi dan buluh ni pula saya tak nak buat macam rumah panglima, rumah pembesar. Saya nak buat rumah rakyat jelata. Saya nak buat rumah rakyat jelata. Jadi saya binalah macam ni. Sebab saya pun pernah duduk dalam keadaan rumah macam ni pada tahun 80-an. Memang saya pernah duduk macam rumah keadaan rumah macam ni dan kampung macam ni di Aluk Merah. Yang terlibat 90% adalah orang muda yang tidak ada asas, yang tidak ada pengalaman, tetapi pengalaman dikutip-kutip oleh pak saudara orang lama. Jadi satu anak murid saya ni bernama Syahmi. Dia ada seorang tok guru main gendang. Tok guru ni buta. Dia buta dalam masa tu saya kenal, dalam 40 tahun dia buta. Dia ajak Syahmi ni susun daun rokok. Dengan susunan daun rokok tu dia ajar Syahmi, macam ni nak bina. Walaupun dia tak nampak, Pak Lang ni macam mana dia bumbung ni, Pak Lang cakap macam ni, susun daun rokok aja. Tok guru yang betul-betul keunikan yang membina sini adalah tok guru tu buta. Tapi dia dulu dia selit, tapi dia 40 tahun dia buta. Baik, di balai Rung Seri Banian ni selalunya kita adakan persembahan silat, nyanyian, tarian, dan kadang-kadang ada macam orang buat majlis silat, majlis perkahwinan, jadikan tempat tu pelamin. Seperti balai zaman-zaman dulu lah, tahun 80-an tu balai tu masih ada. Masa tu balai tu tempat orang nak makan, tempat orang nak buat kenduri, tempat orang nak berehat, macam tu lah. Selalunya kalau pengunjung datang sini, fokus utama nak makan, berebut-rebut nak makan adalah di balai Rung Seri. Sebab mungkin daripada cara hiasan dia, mungkin cara daripada balai Rung Seri tu boleh tengok pemandangan daripada bawah. Balai tarikan yang ada pada balai Rung Seri Banian adalah hiasan, tempat untuk bergambar. Selalu pengunjung akan tempat bergambar. Ada tempat kita buat pelamin untuk orang bergambar, dan orang berkata atap dia tu, susunan atap dia, bila kita duduk, kita langut di atas, kita akan nampak atap dulu kan. Dan orang kata, dan yang tu ya, balai Rung Seri Banian ni kita hiaskan dia seperti kita duduk di istana. Di dalam sebuah istana di mana ada tempat singgasana untuk raja duduk. Di bawah tu ada laman untuk buat persembahan. Di sebelah kanan pembesar-pembesar, di sebelah kiri pembesar, di sebelah bawah untuk rakyat. Jadi kalau kita tengok balik cerita-cerita P.Ramlee, cerita-cerita klasik, raja akan duduk di depan, penari akan duduk di bawah untuk membuat persembahan. Event yang kita sediakan kat sini macam buat kenduri kahwin, majlis formal, majlis berkhatan, dan majlis-majlis yang melibatkan tradisional orang Melayu. Macam baru ni ada sebuah stesen TV di Malaysia sampai ke sini, dia buat permainan orang zaman dulu, main congkak kan. Lepas tu main pegang tiang tu, main tuis sama tiang tu kan, main orang dulu lah. Banyak juga aktiviti yang kita buat di sini di atas balai tu. Selain persembahan tarian, nyanyian, dan ada juga yang buat cara tunjuk bilik sejuk di atas tu. Memang balai Rung Seri Banian menjadi tarikan jika untuk pengunjung-pengunjung di luar sana, jika nak tengok macam mana kehidupan orang dahulu ni, macam mana macam kita tengok filem-filem klasik dahulu, filem-filem klasik bertemakan raja-raja, ada balai Rung untuk kita buat persembahan, untuk kita berehat, untuk kita
apa macam mana, santai-santai, boleh mai tengok di sini. Kalau dulu tahun 80-an pun ada balai macam ni, nak tengok nenek moyang kita. Balai kenduri, balai plumbing untuk orang buat kenduri, untuk orang kahwin, semua ada kat disediakan sini untuk pengunjung tengok balik apa warisan, apa budaya, ada apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu.